Okey, nampaknya macam fasa ketiga dalam kitab ni, iaitu masalah ilmu akhlak tu macam baca dah. Jadi kita apa dia? Lebih kurangnya dalam masalah akhlak ni dia tak tanya pasal asal usul punca dia, lepas tu pendorongnya apa dia, dan maksud gharak ataupun natijah akhir yang dikehendakinya apa dia. Lepas tu miqyas neraca nak menentukan baik buruk. Jadi ni kita ada belajar dah sebelum ni, ada tulis penuh dah ni, kira tengok hak dululah. Kau ada nak ulang. Dia ni lebih kurangnya duk cerita pasal mari daripada semula jadi evolusi ke apa dia lah. Masalah kedua di sini. Masalah kedua di sini. Iaitu masalah apa dia saat ni? Masalah ghayah dan juga tujuan. Jadi masalah pertama ialah masalah asal usul dia. Asal usulnya mari daripada mana? Kehendak untuk berakhlak. Dan masalah keduanya pula ialah masalah dorongan. Gharak. Pendorongnya apa dia? Jadi ada kata dia ada matlamat daripada dia lah. Ada matlamat, ada benda yang dikehendakinya. Kata benda yang dikehendakinya tu apa dia pula? Nanti adalah bicara pasal mazhab-mazhab yang pelbagainya. Macam mazhab manfaat ataupun lain-lain tu. Lepas tu ada kata nak mencari kebahagiaan. Jadi ada kata bukan kebahagiaan yang orang lain kita nak, tapi kebahagiaan kita sendiri dan sebagainya lah. Kata mazhabus sa'adah dan sebagainya. Hak ni ada kita sebut dah juga. Kebahagiaan siapa dia kita nak cari tu. Dan lain-lain. Tu pembahagian mazhab. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Hak ni kata untuk dirinya sendiri. Hak ni kata untuk orang lain. Lepas tu apa dia? Pasal dorongnya manusia. Ni dia kata untuk manusia lain, bukan untuk dia sendiri. Betul. Lepas tu pengikut-pengikut dia gini-gini. Lepas tu jiwa manusia dia mudah masuk dengan manusia lain. Cumanya zaman ni dia mudah masuk dengan binatang. Dengan manusia lain dia bala. Lepas tu apa dia? Ada lagi mazhab lain-lain tu lah. Nama-nama mazhab lain. Mazhabul asarah contohnya. Patut ni pula kata apa dia? Kekurangan dan kecacatan dunia menunjukkan bahawa cara paling baik manusia boleh hidup ialah dengan cara mengorbankan dirinya untuk orang lain. Tadhiyah. Mengorbankan diri untuk orang lain. Patut ada masalah lain pula. Masalah lain ialah masalah miqyas. Miqyas ataupun neraca. Nak menentukan baik buruk tu di mana. Jadi orang ni kata saya sedar saya tak boleh curi, saya sedar saya tak boleh membunuh, apa dia tu lah. Dan juga ada kita baca daripada luar itu yang dia kata kita nak tahu benda tu molek ke tak, ialah kita kalau benda tu molek mesti orang lain boleh buat juga dan kita kena suruh orang lain buat benda tu. Gitu. Kalau benda tu tak molek ialah benda yang kita kata orang lain pun tak boleh buat. Orang lain tak molek buat. Semua orang tak boleh buat. Kalau boleh jangan buat. Kita benda yang tak molek. Itulah. Lepas tu ada apa dia? Autonomous tu apa dia? Autonomous tu maknanya ada dia panggil qanun zati. Qanun zati. Wujudul qanunul akhlaqi fi tabi'atil insan. Maknanya naluri untuk menentukan baik buruk tu ada dalam diri manusia tu sendiri dah dia kata. Ada dalam
manusia sendiri dah. Jadi bila ada dalam manusia sendiri, dia pakai itulah. Dia pakai tu. Dia panggil autonomi. Automatik lebih kurang lah dia kat tu. Lepas tu antara yang kuatnya Immanuel Kant dan sebagainya itulah. Dia kata dia kena menyediakan tempat untuk emosi perasaan kepada dia. Okay. So laginya ialah teori konun khariji ataupun heteronomous. Heteronomous ni maknanya apa dia? Mikias akhlaki dan sultannya berada di kuasa luar, benda luar. Maknanya punca benda tu molek tak molek ialah daripada benda luar. Macam takut pada Tuhan contohnya, takut pada kerajaan contohnya, takut kepada apa-apa hak lain-lain, undang-undang masyarakat, takut kena samai ke polis dan sebagainya. Jadi itu ialah teori apa dia? Qanun khariji. Qanun khariji maknanya hak mari daripada luar. Lepas tu dia pun kata lagi lepas pada tu berkait dengan masalah akhlak juga ialah masalah kebebasan. Kebebasan berkehendak. Kebebasan. Jadi kalau di Amerika tu ada apa dia panggil hak pilih lah. Pilih freedom. Freedom. Apa dia ni? Freedom country mereka. Ada. Bebas nak buat apa-apa sahaja. Kebebasan hak dia. Okey. Jadi adalah juga jadi dengan kebebasan saat itu jadi terlanjut bebas, jadi macam-macam lah pula masalah yang timbul daripada situ. Gitu. Lepas tu Inqasam al-falasifah fil ijabah tu jadi nak jawabnya macam-macam lah, duk balas daripada zaman dulu lagi. Ada kata bebas, ada kata dok, ada kata ada ikhtiar, mazhabul ikhtiar, maknanya boleh pilih. Iradatul amil wa ikhtiyarihi natijatun lazimatun li asbabi sabiqatin. Gitu. Pilihan seseorang adalah natijah daripada asbab-asbab yang berlaku sebelum daripada dia. Maknanya kalau tidak ada hak tu, kiranya tak pilih hak ni. Gitu contohnya. Selaginya mazhabul jabri, maknanya yang kita kata tak boleh pilih lah, yang terpaksa, yang terikat, kiranya lagu tu. Lepas tu Hawamis dia ada juga apa dia? Mazhabul manfaah, mazhabus sa'adah, utilitarianism, hedonism dan sebagainya. Okay, ni ada. Seterusnya kita macam tak berapa baca molek lagi, baca molek dah ni, tak pasti sangat. Ialah nazariyatul ma'rifah. Nazariyatul ma'rifah. Jadi hari tu ada baca sikit-sikit dengan tak berapa itu mana. Jadi kita baca itulah pula untuk hari ni. Bentar. Okay. Nazariyatul ma'rifah. Dia kata kebanyakan falsafah yang kita belajar kasiran ma ta'riful falsafah tu bi'annaha kebanyakan falsafah yang kita belajar duduk bicara pasal apa dia? Teori alam dan juga pengetahuan. Kau ni baca dia juga Ni poin nombor 1 dia. Poin nombor 1 dia tu. Jadi ilmu ma ba'da tabi'ah membincangkan tentang hakikat alam dan asal usulnya. Lepas tu ada pun yang membincangkan tentang ma'rifah, al-ilmu bisyai', maknanya hakikat dia, punca dia, lepas tu batasan-batasan dia yang kita tak boleh nak litah dan sebagainya tu. Waktu dia panggil nazariyatul ma'rifah ataupun epistemologi. Jadi ahli falsafah Yunan dulu telah menyatakan pandangan mereka tentang hakikat-hakikat benda dan juga nalurinya. Jadi pemikiran dan juga pemerhatian ini
telah sesuai lah juga dengan pendapat dan ahli fikir ramai berkenaan dengan sesuatu benda lah. Lepas tu membawa kepada satu masalah yang lain pula, iaitu kenapakah pandangan saya tentang sesuatu benda berbeza dengan pandangan orang lain. Kenapa pemahaman saya berbeza dengan orang lain. Okay. لماذا تختلف نظريات المبنية على البحث عن الأفكار الشائعة بين العامة? Kenapa teori kajian saya bercanggah dengan fikiran orang awam dan sebagainya. Dan saya tahu bahawasanya orang lain salah, saya betul. Contohnya wa ana hunaka alam min al-asya' kharijan anni ya'rifu aqli. Dan di luar sana ada lagi orang lain yang dia tahu akal saya, dia tengah fikir kepada dia. Jadi kaifa tadkhulu al-ma'rifatu bihadhil asya' fi aqli fatusiru afkaran tulidu alam min al-asya' fi dakhilihi. Bagaimanakah pengetahuan tentang benda ini masuk ke dalam minda saya. Itulah bagaimana pengetahuan ini masuk dalam minda saya sehingga menghasilkan satu alam lain dalam saya lah, di bahagian dalilnya. Jadi bagaimana saya mendapat pengetahuan lima yufakirul insan ala khilafi ma ufakiru. Apa orang lain fikir lagu lain. Okey. Di manakah punca hakikat? Aina manba'ul haqiqatil lati hasalatha. Kita panggil tempat terbit hakikat tu di mana? Dia. Manakah asal makrifah, batasnya dia yang apa dia itulah. Yang kita tak boleh nak lintas. Apakah hakikatnya dan nalurinya? Jadi banyak lagi lah masalah-masalah yang membuatkan kesahihan pengetahuan tentang sesuatu benda tu dipertikaikan pula kemudiannya. Dan kepercayaan kepercayaan dan pengetahuan dipersoalkan pula. Benda kita tahu dah tu ditanya pula. Dan menimbulkan keraguan. Jadi hal yumkinu bihalin an na'rifal haqiqah, bolehkah kita tahu kebenaran? Bolehkah kita tahu hakikat sengoti? Lepas tu wa an najida miqyasan sahihan aman naqisu bihi al-asya' li na'rifa sahihan min batilah. Adakah ada neraca untuk kita tahu baik benda ni betul tak betul? Adakah ada neraca nak tahu betul atau salah secara pasti dan meyakinkan? Okay. Jadi akal manusia di awalnya ni perenggan lain pula. Bukan. Akal manusia di awalnya buat sajalah apa-apa dalam kehidupan dia tu, dia tidak fikir panjang pun, dia tidak tanya pun soalan-soalan ni, sehinggalah dia berada dalam kesalahan dan dia nampak ada pandangan-pandangan orang lain yang bercanggah dengan pandangan dia. Jadi timbullah keraguan, padanya gitu. Jadi dia tidak lagi percaya apa yang dia dulunya percaya. Dia tidak lagi yakin dengan yang dia tahu. Okay. Jadi setelah dia berfikir dengan dia melihat pada benda-benda luar dan sebagainya, maka dia pun fikirlah fi nafsihi huwa, tentang dirinya sendiri, mencari bahisan an nasibihi minasihati, mencari kesahihan dirinya. Jadi bertanya, apakah itu tahu? Apa kaitannya dengan hakikat? Adakah boleh kita tahu
hak sebenarnya ke tidak boleh. Adakah akal manusia boleh sampai kepada hakikatnya? Jadi apabila begitu, kaifal wusul, bagaimana caranya? Ini persoalan-persoalan yang ditanya oleh akal manusia, sehinggalah dia tahu tentang sesuatu benda dengan yakin. Apa dia? Ketika selepas dia memulakan pencarian tentang metafiziknya, tentang dipanggil alam luar dari semula jadi tu. Lepas tu kata Paulson, dia kata falsafah bermula di semua tempat dengan membincangkan tentang metafizik tu dulu. Jadi orang mari mikir tu, mikir panjang lah orang panggil. Mikir panjang tu bila duduk bincang pasal masalah metafizik tu lah. Sebab benda tak nampak, benda tak tahu. Fakana al-bahsu fi syaklil alam wa takawunihi wa aslihi, membincangkan tentang bentuk alam ni. Alam ni setara mana luasnya. Lepas tu kejadian dia lagu mana, asal usulnya lagu mana, semula jadinya lagu mana. Lepas tu pasal ruh, kaitannya dengan badan dan sebagainya. Jadi ni awal-awal dia lah. Soalan falsafah yang awalnya benda-benda lagu tu lah, benda-benda yang dia tak berapa pasti. Setelah daripada tu, maka banyaklah idea-idea yang tubik dan juga pandangan-pandangan daripada ahli-ahli fikir yang cuba untuk jawab soalan-soalan saat ni. Antaranya ialah nazariyatul ma'rifah, epistemologi itulah. Daripada sini kita fahamlah bahawasanya perbincangan tentang kesahihan pengetahuan tentang sesuatu benda, batasan dia, kaitan dia dengan hakikat benda apa dia tu adalah hak dipanggil dalam teori epistemologi. Ada dipanggil dengan nama teori epistemologi. Jadi sekali lagi asasnya ialah mal ma'rifah, apakah pengetahuan. Tanya pasal pengetahuan itu sendirilah. Lepas tu dengan yang keduanya, apa cara saya boleh tahu, bagaimana saya boleh mendapatkan pengetahuan tu tentang asal usulnya dan juga punca dia lah, punca dia. Dan yang ketiganya, bolehkah saya tahu pengetahuan yang betul, saya dapat hakikat yang betul, boleh ke tak boleh. Jadi ni soalan berkenaan dengan kesahihan maklumat tu lah. Ni asal usul, ni tahu tu sendiri, benda tu sendiri apa dia. Jadi jawapannya pelbagai, ada banyak macam jawapan dia. Ni poin nombor 2 di sini. Jawapannya macam-macam. Kita baca sampai mana tu? Kita aja lagi. Tak aja lagi sini tak? Okey. Poin nombor 2. Wa qad ajaba al-ulama an hazil as'ila ijabatin waradat dimnan fi tarikhil fikri. Jadi ulama-ulama saintis apa dia tu telah cuba menjawab soalan-soalan ini dengan pelbagai jawapan yang yang lain-lain, mengikut sejarahnya gitu. Jawapan macam-macam sepanjang sejarah falsafah. Jadi kanat mukhtalifatan tab'an lil ikhtilaf fil mazahib al falsafiyah. Berbeza teori, berbezanya teori dengan berbezanya mazhab falsafah yang dipegang. Jadi teori dia tentang sesuatu benda ni, kalau dia telah contohnya faham tentang teori, dia telah pegang dengan teori kebebasan berkehendak contohnya. Jadi dalam masalah ni dia akan pilih hak sesuai dengan tu jugalah. Tidak kata dalam masalah ni pilih semacamnya dia tak terima pula kebebasan berkehendak pula, gitu. Jadi ada ahli falsafah, zahaba qaumun minal falasifati ila anna al-ma'rifata ila anna ma'rifatal asya' naskhatun tabaqal asla li haqaiqil asya'. Ada yang berpendapat tahu-tahu ni ialah salinan salinan yang sama
dengan yang asal. Okey. Kepada hakikat sesuatu benda lah. Maknanya yang kita tahu tu ialah hak kita masuk dalam kepala kita tu salinan dia. Masuk kopi dia. Wasuratun daqiqatun fi uqulina lima fil kharij. Maknanya apa ni? Satu gambaran yang halus dalam minda kita untuk benda yang di luar sana, di alam luar, gitu. Wa anal asya fil haqiqati wal waqi' mutabiqatun lima zahiriyah. Maknanya benda-benda tu pada hakikatnya, pada realitinya sama dengan kita panggil sama dengan yang boleh dilihat. Sama dengan mazahir tu benda-benda yang kita boleh tengok lah untuk dia. Apa dia kita nak kata? Sama dengan sudah tak hari. Benda-benda gapa-gapa pada hakikatnya sama dengan pantulannya, boleh juga. Yang terpantul dalam kacamata kita. Gitu. Yang kita boleh faham dengan panca indera kita lah. Maknanya sebagaimana kita nampak dengan mata kita, dengan panca indera kita, itulah sebenarnya hakikat dia. Okay. Alam khariji pada hakikatnya ialah sebagaimana yang kita nampak. Gitu. Kita nampak gitu, gitulah hakikatnya. Jadi mustaqillun an idrakina wa huwa mustaqillun fil wujud an idrakina. Maknanya ia wujud terasing, ia wujud secara berasingan daripada pemahaman kita. Jadi hak kita faham, hak sengoti, jadi dia suku-suku. Itu. Kewujudan benda tu dalam kepala kita tidak bermakna wujudnya juga dalam alam nyata di luar tu. Tapi hak alam nyata di luar tu hakikatnya kalau hak kita nampak tu, itulah hak masuk dalam kepala kita dan itulah sebenarnya. Mazahirul asya' haqa'iqiha mutabiqatun. Hak tula sama. Kita panggil fenomena boleh juga, tapi fenomena takut nampak macam agak lain. Apa dia yang kita panggil? Mazahir. Apa yang kita nampak pada sesuatu benda dan hakikatnya. Gitu. Apa yang kita nampak dan hakikatnya adalah tula. Jadi idrakuna lil asya' kama hiya fil waqi' huwal ma'rifah. Maknanya kita boleh nampak, kita boleh faham sesuatu benda sebagaimana hak sengotinya, itulah dipanggil tahu. Itulah tahu. Gitu. Jadi bila kita nampak sesuatu benda, kita tahu benda ni begini, benda ni begini. Itu. Jadi hak tu maknanya kalau orang lain royak cerita kepada kita tentang sesuatu benda, kita tak berapa tahu lagi. Bila kita nampak sengati, baru kita tahu. Gitulah lebih kurangnya. Wa hazil aqidah ani annal asya' al-muhaqqaqah laha wujudun fil kharij mustaqillun. Jadi kepercayaan ini yang kata apa dia, benda yang ada hakikatnya mempunyai kewujudan terasing daripada kita faham dalam minda kita ni, dipanggil mazhabul waqi', realism. Realistik lah. Realistiknya hak dalam kepala kita tu dalam kepala kita, hak luar tu hak luar. Gitu. Kalau hak luar tu mati tak ada pun, hak dalam kepala kita tu ada lagi. Sebabnya hak dalam kepala kita tu go lain. Hak luar tu go lain. Gitu. Tapi kita faham pada hakikat yang sama. Sebabnya benda tula lah. Benda tula tapi kewujudannya lain-lain. Jadi dalam kepala kita tu salinan benda tu juga, maknanya hakikat dia jugalah. Hakikatnya juga. Hak ada sengoti tu pun hakikatnya juga. Cuma hak tu original, hak dalam kepala kita salinan. Jadi kalau original tu tak ada, hak dalam kepala kita tu ada lagi. Tu ada wujud hak lain. Orang panggil wujud hak kopi. Kita contohnya, kalau kertas ni kita pering, kita pun bui kertas ni hak asal dia.
Kita pun jadi ada dua. Hak asal dia hilang, hak lain tu ada lagi. Cuma hak lain tu duduk dalam kepala kita lah, tak boleh waktu big. Gitu. Tidak boleh waktu big. Kalau hak boleh waktu big pun macam pengetahuan tentang sesuatu benda. Gitulah. Contohnya ialah apa dia? Formula matematik ke, tu boleh lah kita nak buat tu big pula. Ataupun resipi masak ke, tu boleh lah. Kita tengok sengoti buat gini. Lepas tu masuk lepas kita ada resipi dia, nak buat mula boleh juga. Cuma mungkin tak jadi super dengan tu dah lah, jadi hak lain. Kita panggil ni kuih pada hari 30 hari bulan, ni kuih pada 1 hari bulan 10 pula. Jadi hak lain, benda lain-lain lah. Kewujudan lain-lain, bukan hak tula. Kewujudan tu lain-lain, tapi hakikatnya hak tula. Hakikat dalam minda kita dengan hak sengoti di alam nyata luar tu hak tula. Gitu. Cuma dalam kepala kita tu hak kopi. Hak kopi hak tak boleh hak tubik. Ataupun kalau hak tubik pun jadi hak lain dah lah. Jadi hak lain. Maknanya kita kopi kepada hak kopi pula. Gitu. Tak apalah. Itu realism. Mazhab ini berpendapat bahawasanya apa yang kita faham dengan panca indera kita sama ada yakini ke, zonni ke. Dan yang kita faham dengan pemerhatian adalah natijah daripada benda yang wujud sengoti. Ia natijah dari benda yang wujud sengoti di alam nyata. Gitu. Yang kita faham ikutlah dengan yakin ke, dengan cerita orang tidak berapa yakin ke, kita perhati ke, itu sebenarnya natijah daripada benda yang memang wujud sengoti di alam nyata. Dan benda wujud di alam nyata tu luar daripada minda kita. Luar minda kita. Jadi mengetahui sesuatu benda mengikut mazhab realism, teori realism ini ialah idrakul asya' kama hiya fil waqi' biwasitati alatil badan wa nafsi. Maknanya faham sesuatu benda betul dengan kenyataannya. Gitu. Faham sesuatu benda betul ataupun menepati realitinya. Gitu. Jadi kalau orang kata apa dia? Roti cotek tu lagu mana? Kita boleh gambar ke benda roti cotek tu lagu mana. Dan hak kita tengok roti cotek sengoti tu memang lagu tu sengoti. Gitu. Tidak kata kita gambar ke roti cotek tu lagu lain. Kita tengok buat lagu lain. Jadi tu tidak tahu dia panggil. Tahu-tahu tu bila sama hak kita faham dengan panca indera kita, dengan badan, dengan jiwa kita, dengan hak sengotinya. Gitu. Jadi bila contohnya, bila kita merasa marah, kita tahu, okey, ni adalah perasaan marah. Gitu contohnya. Bila kita merasa bahagia, okey, kita tahu ni perasaan bahagia yang orang duk cerita-cerita dalam novel. Inilah cinta yang disebut-sebut dalam novel. Gitulah lebih kurangnya. Jadi itu maknanya bertepatan dengan realiti. Jadi rasa lagu mana? Rasa apa dia ni ada rama-rama dalam perut kau ikutlah. Jadi fasyai'u aswad, jadi benda tu hitam ke merah ke kerana dia ada sifat yang menjadikan dia hitam ataupun merah. Gitu. Benda tu hitam ataupun merah kerana ada sifat yang menjadikannya hitam ataupun merah. Iza in akasa ala ayunina adrakna sawadahu aw humratahu. Jadi bila dia terpantul, in akasa tu maknanya terpantul di kaca mata kita, maka kita nampaklah merahnya dan hitamnya. Supaya belajar sains itulah dipanggil pantulan cahaya. Ni dia menyerap warna-warna lain, dia memantulkan cahaya ni. Gitu. Jadi yang menyerap semua cahaya ialah warna hitam, semua warna ialah warna hitam. Gitu ke? Benda yang menyerap semua cahaya jadi nampak warna hitam. Benda yang memantulkan cahaya belaka jadi warna putih. Memantulkan setengah-setengah cahaya tu adalah benda-bendanya pula. Jadi sifat-sifat ini wujud sengoti. Wujud sengoti. Sama ada terpantul dari mata manusia ke ataupun tidak. Ikutlah. Maknanya ikutlah kita nampak ke kita tak nampak. Gitu. Kita tak nampak tak mesti tak ada benda tu. Gitulah. Bercanggah dengan mazhabul misal.
mazhabul misal tu idealism. Jadi dia berpendapat kita idrakul asya ataupun al-asya tu sendiri, kata lain, ma fil fikri, hak dalam kepala kita, ataupun ma fil kharij, hak luar kepala kita. Dia kata benda lain suku sakat. Gitu. Mazhab ini berpendapat laisatil ma'rifatu idrakul asya kama hiya fil waqi'. Maknanya pehe supo hak di alam luar bukanlah tahu. Wala hiya nuskhatun tabaqal aslam. Hak dalam kepala bukan salinan hak luar. Gitu. Sebagaimana dikatakan oleh realism saat itulah. Hak dalam kepala juga bukan gambaran halus untuk benda tu. Jadi tahu-tahu ni al-ma'rifatu idrakul asya' hasaba ma yazharu lana. Gitu. Setakat mana hak benda tu tunjuk pada kita, kita kira tahu. Gitu. Maknanya la yumkinu an yakuna bainal ma'rifah wal asya'il khariji tasyabuh. Tidak boleh ada persamaan, tidak sama pun. Yang kita faham dengan benda tu sengoti di alam luar. Gitu. Laisa al-alam allazi hawlana illa natijatun antajaha aklana. Jadi alam luar ini hanyalah natijah yang dihasilkan oleh minda kita. Jadi kullu ma na'rifu minal alam wal asya'il kharijah sawa'un kana tariqatul ma'rifah hawasuna. Dia kata ikutlah benda luar tu kita tahu dengan panca indera ke, dengan ta'amul fikri ke. Dia sebenarnya khayalan sahaja. Khayalan akal kita sahaja. Okey. Baina yaral waqi' pada masa yang sama, puak-puak waqi'i berpendapat bahawasanya idrak biwasitatil hawas yahdisu indana yakinan biha. Maknanya dengan panca indera kita jadi yakin tentang sesuatu benda. Wa anna fi zalikal idrak gawana damanatun li haqaiqil wujud. Jadi memahami sesuatu apa dia? Memberikan kita kefahaman tentang hakikatnya. Gitu. Adapun puak misali, puak idealism ini berpendapat hakikat-hakikat kewujudan luar ini laisat illa qabiliyatuha li an tudraka. Benda luar hanya boleh difahami sahaja. Gitu. Hakikat-hakikat wujud khariji laisat illa qabiliyatuha li an tudraka. Hakikat itu hanya boleh difahami sahaja. Gitu. Jadi idealism lagu tu. Apa dia saat ni? Tidak serupa lah. Tidak serupa yang kita tahu dan juga yang luar saat itu. Jadi dia kata yang luar tu tak serupa pun dengan yang kita faham. Jadi yang kita faham saat ni tu kita hanya faham hakikatnya sahaja, bendanya betul. Al-idrak biwasitatil hawas menghasilkan keyakinan. Wa anna fi zalika al-idrak damanatun li haqaiqil wujud. Okay, tukar terjemahan, tukar sikit. Memahami sesuatu perkara menjamin, tukar dhaman itu kita terjemah menjamin, menjamin kewujudan hakikatnya. Kita faham tentang benda tu bermakna
hakikatnya lagu tu lah hak wujudnya. Gitu. Hak misal pula kata kan qabilu ya Tuhan li antudraka, kebolehan hakikat untuk difahami saja. Ni nak ayat kan tak betul juga nak ayat. Gini contohnya. Apa dia? Contohnya ialah saya nampak dia baik. Maknanya bagi saya hakikatnya dia baik. Okey, ni realism. Maknanya apa dia? Tengok hak nyata. Gitu. Saya nampak dia baik. Jadi bagi saya hak apa dia? Saya faham ialah dia baik. Tapi tak mesti hakikatnya begitu. Itu idealism. Gitulah lebih kurangnya. Maknanya hak kita faham daripada mazahir, daripada keadaan sesuatu benda tu tidak menunjukkan hakikat benda tu. Gitulah idealism. Kalau realism, hak kita faham tentang keadaan sesuatu benda, hak itulah hak sengotinya, hak itulah hak hakikatnya. Gitu. Jadi kalau kita nampak benda tu baik, maka baiklah, baik. Nampak juru, jadi pada hakikatnya kita kata dia juru. Gitu. Kalau idealism, maknanya nampak juru tu, nampak hak kita nampak, hak sengotinya tak tahu. Gitu. Hak sengotinya tak tahu lagi. Jadi benda luar itu boleh di ini bukan boleh difahami. Boleh ini. Benda luar hanya boleh ditanggap panca indera. Gitu. Jadi kata benda yang berada di alam luar ini fungsinya ialah untuk masuk dalam mata kita dan boleh kita guna untuk kehidupan sehari. Gitu saja. Nak kata masuk tu dan hak tu adalah salinan hakikatnya, hak tu hak sebenarnya, dok je kata. Kerana boleh jadi tidak lagu tu pada realiti, pada sengoti-sengoti hakikatnya tidak lagu tu. Hak kita nampak dengan mata kita tu nampak dia juru padahal dia tidak juru contohnya. Jadi hak kita nampak saat ni tu benda yang di alam luar. Jadi idealism kata hak kita nampak di alam luar tidak sama dengan hak hakikatnya. Gitu. Hak hakikatnya tu kita kan nak tahu kan? Hak hakikatnya tak tahu. Ma'rifah idrakul asya' kama fil waqi'. Hak ni jadi waqi' tu seolah-olahnya macam betul benda lah. Betul benda nampak gitu kira gitu. Okey. Kira zahir. Mazhabul misal tu macam takwil. Ni hak nampak zahir dia. Hak belakang dia tak tahu lagi lagu mana. Jadi tak mesti sama. Gitulah. Bukan salinah lah. Bukan salinah. Ma'rifah ialah idrakul asya' hasaba ma yazharuna. Maknanya hakikat sesuatu benda ialah sebagaimana yang kita nampak itulah. Tapi dia lain. Dia lain dari sudut bukan benda tu sendiri hak semati dia kan. Kan Bentar, tukar sikit. Kalau realism, hak luar dan hak dalam mempunyai hakikat yang sama. Maknanya, apa dia? Hak kita nampak itulah hak hakikatnya. Idealism kata hak luar dan hak dalam tak sama. Maknanya
Hak kita nampak tu kan nak kata berkait dengan tahu saat ni tu. Makrifah mengikut saat ni gini. Tahu tentang sesuatu ialah bila ia sama dengan kenyataan. Okey, itu mengikut realism. Mengikut idealism, tahu tentang sesuatu ialah bila ia sama dengan yang kita nampak dengan panca indera. Gitulah lebih kurangnya. Beza dia sikit lah. Beza dia sikit. Maknanya hak ni dia kata hak dalam dengan hak luar tu hakikat dia sama. Jadi kita tahu tentang sesuatu benda ialah bila hak dalam kepala kita sama dengan hak kenyataan. Sebabnya hak dalam kepala kita sebenarnya sama dengan hak kenyataan. Itu realism. Idealism pula hak luar tu tidak sama dengan hak dalam. Jadi tahu kita tentang sesuatu benda tu ialah bila sama dengan yang kita nampak. Sama dengan ma yazharu lana. Sama dengan apa yang zahir kepada kita. Gitulah. Sebab nak tahu hak hakikatnya sengoti tu tidak boleh. Nak tahu hakikat sengoti tu tidak boleh. Gitu ke? Izla yumkinu an yakuna bainal ma'rifah tashabuh wa laysa al-alamu allazi hawlana. Maknanya alam di sekeliling kita ni natijah daripada akal kita. Setiap yang kita tahu dengan panca indera ataupun tidak ni adalah khayalan akal kita sahaja. Khayalan akal tu maknanya hasil daripada yang kita nampak dengan panca indera lah. Begitu makna dia. Gitulah dek, kau lagu mana? Nampak dengan panca indera tu khayalan akal kita sahaja. Khayalan akal kita. Jadi tahu gitulah rasanya. Mudahlah tu nak ringkas jadi lagu tu. Mazhab Waqi' memahami dengan panca indera, meyakinkan dan juga menjamin benda itulah pada hakikatnya gitu. Benda tu pada hakikatnya lagu tu. Mazhabul Misal kata benda yang ada di luar tu hanya boleh ditanggap dengan panca indera sahaja. Tidak bermakna itulah pada hakikatnya bendanya lagu tu. Gitulah. Lebih kurangnya rasanya gitulah. Realism, hak kita nampak lagu tu, hak tu kiranya. Idealism, hak kita nampak lagu tu, tu hak kita nampak. Hak sengati tak tahu. Gitu. Boleh dah rasanya gitu tu. Soalan kedua pula. Ni sampai semula. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz.